أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى والرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah, terima kasih kepada Allah atas sebab kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ihsannya Allah. Allah pilih solat maghrib malam ni secara berjemaah. Dan Allah pilih pula walaupun kita duk biasa balik dengan niat isyak nak mai pula, tapi kita duduk saat malam ni nak dengar apakah perkongsian ataupun ilmu yang boleh kita ingat wak balik beramai. Alhamdulillah. Yang pertama, tuan-tuan, saya mohon maaf atas yang order kita lagi 11 buah pasal kedai tak buka. Nombor 2, mulai malam ni kita jumpa 2 kali sebulan, Jumaat minggu kedua dan Ahad minggu ketiga. Alhamdulillah. Kona pi kona mai, ada juga rezeki kita jumpa 2 kali sebulan. Baik. Maka malam ini bertarikh 10 hari bulan 9 tahun 2021
maka bermulalah pengajian kita hadis Imam Al-Ghumariyah, bermula pada hadis yang pertama. Minta dan niatlah kepada Allah, kalau boleh ni ya Allah, jika aku dipanjangkan umur, izinkanlah aku dan berikanlah ruang kepada aku boleh belajar kitab ni sampai habis 40. Berapa tahun makan masa tak tahu. Makalah jumpa tiap-tiap hari mau duk tahan kira, tapi sebulan 2 kali. Ada satu masjid jumpa sebulan sekali, hampir 4 tahun dah, tak sampai setengah lagi. Nak sebut apa? Mungkin disebabkan masa yang begitu singkat, yang begitu terhad, maka kita belajar pelan-pelan kayuh. Yang penting faham. Tuan-tuan yang ada kitab, hadis yang pertama, Imam Al-Ghumariyah menyusun kitab hadisnya ini meletakkan pada hadis yang pertama, iaitu dengan tajuk 3 prinsip Islam. Prinsip dia tak boleh ejah, pegang bagi kemah. Prinsip dia tak boleh dilonglai, dilonggarkan oleh apa sekalipun, dia kena pegang. Sebab tu orang yang berprinsip, hidup dia berdisiplin. Tajuknya 3 prinsip Islam. Hadisnya yang berbunyi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Hammad bin Zaid wala a'lamahu illa qad rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Ural Islami wa qawa'idud dini 3 alaihinna ussisal Islam. Man taraka wahidatan minhun fahuwa biha kafirun halalud dam syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wasawmu Ramadan. Rawahu Abu Ya'la bi isnadin hasan. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sedikit perkongsian tentang biodata Abbas ini. Bila hadis dia tulis an Ibni Abbas ataupun Ibnu, makna di sini yang ada nama hanyalah Abbas. Maka kita jangan faham yang meriwayatkan hadis ini bukan Sayyidina Abbas. Yang meriwayat adalah anaknya, yakni Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abbas ponakan Nabi. Jadi makna kata Abdullah ini adalah siapa dia tuan-tuan? Pandailah tu, lebih kurang sepupu, no? Anak kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Tu nama dia. Jangan duk kata Sayyidina Abbas pula. Pasal Arab dia sebut lagu tu. Nah, Ibnu Abbas, Ibnu Ammar. Bukan Sayyidina Umar yang riwayat, anak dia. Dia lagu tu. Mak dia Abu dah. Mak dia Lubabah binti Haris. Abdullah ibnu Abbas ini dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah, yakni di Mekah Al-Mukarramah. Dia merupakan sahabat yang kelima yang banyak meriwayatkan hadis selepas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebanyak 1660 hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas. Banyak. Carta nombor 1, tak ada ranking lain dah, yakni Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5,000 lebih riwayat daripada Abu Hurairah. Di hujung usia, yang kata Abdullah ni dia buta dan dia wafat di Taif. Yang biasa sampai Taif boleh tengoklah dia punya aura dia lain. Aura dia di Taif lain. Siapa saya duk pi masjid tiap-tiap malam, dia lain tuan-tuan. Lain. Mai masjid tuan-tuan, aura dia lain. Pi masjid nu aura dia lain.
mai surau aura dia lain. Lain tak lain ni kita bukan firasat sopa tok guru dah. Suasana dia tu. Ada masjid, suasana dia seolah-olah siapa-siapa main mengajak ikut suka hang lah. Hang dia lagu tu pun ada. Bila main masjid tuan-tuan dia rasa lain pula. Dia rasa gementar tu lain. Pasal tengok betul-betul nak belajar ni, panggung kepala tak tunduk langsung. Bimbang juga. Ni makna kata nak ilmu sungguh ni. Dia ilmu ni dia kena ada connection. Kalau saya seorang je duk tekan pelang, tapi wire sambung pi kat tuan-tuan tak ada, maka tuan-tuan takkan rasa pelangkaran tu. Dia kena sampai ni betul-betul nak sampai, betul-betul nak bagi. Aku nak bagi sekadar kemampuan apa yang aku ada, aku nak kongsi, ikhlas nak bagi ni. Hak terima tu lagi kena ikhlas. Mbok mai ustaz oi. Kami terima, amai, baru lekat. Kalau hak depan ni duk mengajak pom-pram pecah pe speaker. Tepuk meja bam ayat melambung naik. Tapi hak dengar ikut suka hang lah ustaz. Rugi masa. Pasal masa berjalan ni. Masa duduk berjalan. Jadi kita tak mau setiap ruang yang berlalu hanya menjadi sebagai isian program. Masjid kita kosong banyak lagi ni, kena isi ni. Kau duk isi je. Tapi tak ada benda hak kita ambil. Rugi. Jadi biarlah setiap pengajian kita, baik tauhidnya, baik fiqahnya, baik tajwidnya, dia lalusatnya daripada maghrib sampai ke isyak. Balik saya lagi ni ada satu perubahan. Rupanya Fatihah aku tak betul. Malam ni mengaji tajwid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dah lagu. Ada orang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu dia pergi dengung wow kat belakang tu. Makna kata tak betul aku baca ni. Bila main mengaji, dia dengar betul aku nak faham dapat Fatihah malam ni. Buat balik main. Dia lagu tu. Tuan-tuan tu, itu nasihat bersama. Saya nak sebut apa? Bila pergi Taif yang tahu sirah. Sebelum pergi umrah ke haji ke, khusus haji tu bukan orang buat isi masa lapang. Pergi dengar betul-betul. Macam ni yang kata Taif ni. Macam ni yang kata tawaf. Macam ni yang kata sa'i. Baru buat tu dia rasa seronok. Sebab mutawif dia usung kita sekali dua je, lepas tu dia lepas kita buat sendiri. Masa buat sendiri tu bila ada ilmu dia rasa seronok. Tang mana patut dia lambai, tang mana patut dia niat, tang mana patut dia doa, tang mana kesan peninggalan Rasulullah, tang mana kesan para sahabat dia berperang, baru dia rasa puas. Bila jejak kaki ke Taif, tuan-tuan, menitisnya air mata, kerana kita faham di situlah sejarah yang terbesar berlaku kepada Rasulullah. Nabi dipukul, tuan-tuan. Tapi yang kata Nabi tadi ni, Allah, dia tak balas. Tuan-tuan, insan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi. Nabi mendoakannya agar berpengetahuan dalam agama dan juga takwil. Bukan senang, bukan semua yang mampu takwil. Antara sahabat yang dicari untuk sesuatu fatwa selepas Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dan dia wafat pada tahun ke-68 Hijrah, yang kata Abdullah ibn Abbas. Bila orang tanya, ni hang baru balik mana ni? Aku baru balik daripada masjid malam ni. Ngaji apa malam ni? Ngaji hadis baru mula apa? Baru mula. Siapa riwayat dah? Perawi dia siapa? Hak nombor satu tu. Kita kata Abdullah bin Abbas. Aku nak tanya hang lah. Dia ada kawan hak jenis teh lagu tu. Dia tak ada kerja apa. Dia kata aku nak teh hang lah. Dengan kata hang rajin mengaji. Aku ni tak sangat. Aku ni pergi mengaji pilih-pilih ustaz je. Kalau ustaz hak suara derah apa Jibril tu aku pergi lah. Saya aku telinga tak dengar. Kalau kena hari ustaz hak slow, tak tahu dia mengajak ke dia menguap, aku tak pergi dah. Jenis lagu tu pun ada. Dia kerja pilih. Tak sahaja pilih lah guru ni. Pasal berkat lain-lain. Semua ada berkat pasal mengajak, tapi dia tak sama. Nak sebut apa? Dia akan tanya kita, baik hang mengaji malam ni yang kata tadi ni siapa riwayat? Kita kata Abdullah ibn Abbas. Dia kata kalau Abdullah bin Abbas hang senaraikan kepada aku lagi 3 Abdullah, semua 4 Abdullah yang kita kata
sezaman, satu batch yang power. Sahabat semua power, tapi hak empat ni selalu disebut. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Abdullah bin Amr al-As, yang keempat Abdullah bin Umar. Empat orang ni satu batch, sama-sama masuk U saya tambahlah. No, sama-sama main futsal saya tambahlah, satu batch. Ustaz, Abdullah bin Mas'ud tak masuk ke? Tak, dia tak masuk pasal dia kategori legend. No, dia lebih usia daripada empat orang ni. Wallahu alam. Sedikit cerita ringkas tentang Abdullah ibn Abbas. Pak dia tinggi, tuan-tuan. No, saya dah sebut dah itu. Pak dia Sayyidina Abbas, antara sahabat tertinggi. Dan juga Sayyidina Umar, tinggi mereka 3 meter lebih. No? Maka kalau jadi imam tempat kita belaga mihrab atas tu saya tambahlah. Dia kata apa? Berkata Hamad ibn Zaid bahawa aku tidak mengetahui akan perkara ini melainkan ketika ia diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku tak tahu benda ni melainkan aku duk biasa dengar yang kata Nabi sebut benda ni. Ni Nabi sebut ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatan Islam dan prinsip-prinsip agama itu ada 3. Ada 3. Dalam riwayat yang lain 5. Nah, pasal apa 3 5? Dia kata apa? Diasaskan agama Islam itu dengan 3 perkara tersebut. Barang siapa man taraka wahidatan minhun, barang siapa yang meninggal salah satu daripada 3 tersebut, ni berat ni, berat. Dia kata apa? Fahuwa biha kafirun, maka dia adalah kafir. Tak puas sebut, dia kena sebut kafir juga, kafir. Lagu tu. Dan halal darahnya, halal darah ni tuan-tuan bukan jenis hiruk. Dia tulis di situ untuk dibunuh. Oi, berat ustaz, oi. Ya. Sebab tu kalau kita beli kitab ni, tak mau main mengaji, beli duduk di rumah aja, buka-buka kitab baca, buat faham sendiri. Waktu tu syaitan seronok. Dia kata, Pak Long, ni hadis ni Pak Long boleh bunuh orang ni, halal darah. Kita tak faham apa, kau duk asah parang. Ni beringat. Berlaku tak jenis lagu ni? Berlaku. Quran kata nikah 2. Kalau mampu nikah 2. Kalau mampu nikah 3. Kalau mampu lagi, ilmu pun kemah, nikah 4. Kalau tak mampu seorang cukuplah, tu pun botak pala. Saya nak sebut apa? Ada orang dia faham lagu lain. Dia kata Allah suruh nikah 10. 1, Allah kata menikah 2, tambah 2. Allah kata menikah 3, maka kalau mampu tambah 3 jadi 6. Kalau mampu lagi tambah lagi 4 jadi 10. Berlaku tuan-tuan. Pasal apa? Mengaji tidak berguru. Apatah apa rujukan pun tak ada. Hanya semata-mata pakai mimpi, lagi karut. No, berlaku sehari 2 ni. Mudah-mudahan kita bukan kategori orang macam tu. Tuan-tuan, jangan terjebak no. Pasal hak terjebak, dia punya geng orang yang profesional. Hanya beberapa minit, hanya beberapa jam, dia mampu mengumpulkan RM80,000 untuk orang support dia. Saya sebut lagu tu tuan-tuan fahamlah. Sebab tu isu semasa kena ambil tahu juga. Hanya kerana beriman kepada mimpi dia. Telegram yang join dia punya grup, tuan-tuan, 14,000 orang. Baru je dia terbit mai, tapi dah 14,000 orang yang duduk serta dalam kumpulan tersebut. Kenapa? Masjid tak pernah nampak, pondok tak pernah pi, mengaji pun tak pernah, duduk di rumah mau goyang kaki, buka telefon. Oi, boleh pakai juga maklum ni. Dia kata perang dunia berlaku di Sabah. Mampus orang Sabah tidur tak lena. Dia duduk baca. Oi, tentera Imam Mahdi. Hanya kerana pakai mimpi dia. Bahaya. Tuan-tuan, wa'iyadzubillah. Kenapa? Poin saya, mengaji biarlah berguru.
Dia kata apa kali lagi? Barang sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 perkara tersebut, maka dia adalah kafir dan halal darahnya untuk dibunuh. Berat ni tuan-tuan. Itu saya kata prinsip ni berat. 3 perkara tersebut adalah persaksian syahadah bahawa tiada ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, kalimah tersebut. Dia kata apa lagi? Yakni mendirikan solat 2. Yang pertama kalimah syahadah, yang kedua mendirikan solat, yakni 5 waktu had fardu tu, dan yang ketiga serta berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok main, rupanya ustaz hak ni serupa dengan rukun Islam, ustaz noh, jawabnya iya. Sebab tu saya kata dalam riwayat yang lain ada 5. Nah, tambah lagi 2, zakat dan juga haji. 5 tak bercanggah dengan 3. Malam ni kita mengaji 3. Selesai, simpan dulu yang tu. Jangan buat kalut lagi. Kalaulah waktu ni loceng bunyi, tenenet, mampu dah. Mampu. Pasal apa saya kata mampu? Takatlah kita faham lagu tu. Siapa-siapa yang meninggalkan salah satu daripada 3 ni, maka hukumnya kafir. Hak tu tahan cara ustaz. Saya tak sabar hak nombor 2 tu. Pasal halal darahnya ustaz. Saya duk geram jiran sebelah rumah saya lama dah ustaz. Saya tak pernah tengok dia sembahyang. Tahu mana? Hari-hari duk depan rumah duk main burung. Contoh. Kuku. Daripada subuh sampai malam tak masuk rumah langsung. Duk baju tu lah ustaz. Saya bila lepas saya baca hadis ni ustaz, saya tak cakap banyak dah. Asah parang tunggu nak bunuh ni. Bahaya. Jadi lagu mana Nabi nak sebut lagu mana, maka ulama hurai 3 syahadah, kalimah syahadah tu, ataupun senang kita gulungkan buh iman. Orang yang mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia cerdik, berakal, tidak gila, tidak bengong, tidak bodoh, dan dia tahu apa dia sebut. Aku naik saksi asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia faham, maksudnya dia tahu apa dia sebut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dia jelas, dia faham, dia normal, dia tak sakit apa, orang tak paksa dia. Ketika itu iman telah ada dalam diri dia. Iman ada dalam diri dia. Makna kata peluang masuk syurga insya-Allah. Pasal lesen nak masuk syurga la ilaha illallah. Lega ustaz noh. Awak ustaz kata lesen masuk syurga ni la ilaha illallah ustaz noh. Ya, jadi tak gaduh mayang tak apa kau ustaz noh. Tak gaduh mengaji tak apa kau ustaz noh. Pasal saya ada pegang kemah ni la ilaha illallah. Jangan buat kerja lagu tu. Kita tanya balik, Pak Long sanggup ke nak masuk neraka dulu? Sanggup ke nak masuk neraka dulu? Soalan kita. Jangan sembang neraka. Sembang padang mahsyar saja pun tidur tak lena dah. 50,000 tahun paling minima. Tuan-tuan oi, duduk saja, bukan sambil menega tiai. Bukan sambil duk main futsal, bukan sambil duk main kiram, duduk saja diri 50,000 tahun paling minima. Sehingga kan ada yang tak tahan, dia kata wahai Allah, andai kata kalau saya ni confirm masuk neraka, tu dia. Buat masuk saya siap dah ya Allah. Pasal apa? Kerana tidak tahan akan padang mahsyar. Dia tak tahu kata neraka tu lebih teruk pada mahsyar. Sebab tu tuan-tuan, saat kematian kita, biarlah dosa telah terampun. Biarlah kematian kita mendapat redha Allah. Sebab hidup kita ada matlamat. Saat kematian kita, Allah tak ampun, makan tak habis kita. Sebab tu atas dunia kita kena polish apa tak patut ni kita buang.
Sombong kena buang. Ni tuan-tuan hadut di masjid ni, tuan-tuan dah buang sombong, insya-Allah. Buang sombong. Sebab ada orang dia kaya, dia ada nama Tan Sri. Dia Tan Sri, kita Tan 10, dia Sri satu sama. Saya tambahlah tu. Kira Tan Sri tak nampak di masjid pun, ustaz tanya siapa? Tak, saya sembang dengan Tan Sri lah. Lah ni tak ada orang lain dah. Tak nampak di masjid pun, nak buat apa masjid? Saya pun tanya lagu tu. Dah pergi mengaji lah. Patutkah saya pergi mengaji ustaz? Dengan saya ada gelaran lagu ni. Ada patutkah ustaz saya duduk di rumah sofa empuk ustaz, duduk terlom tinggal kepala aja. Tiba-tiba nak pergi masjid duduk sila ke bawah kaki ustaz. Bukan dia kerja saya. Sombong. Orang kampung kata apa tuan-tuan? Mak cakaplah bodoh sombong. Hak tu masih tapih lagi. Hak paling kasar sikit lah tuan-tuan, kasar sikit, minta maaf lah, sajalah nak sebut. Orang panggil bodoh mangkuk siang. Tuan-tuan bisa dengar mangkuk siang, hak tingkat tu 3 lapis, 4 lapis. Nak boleh buang bodoh hak pertama ni pun pada dah buang satu dah, ada lagi 3 nak sebut kata teruknya. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat redha Allah kena buang bongkak, kena buang takabbur, kena buang ujub, kena buang sum'ah, kena buang sifat mazmumah. Nanti kita akan belajar. Ada dalam hadis kitab ni tuan-tuan, kena buang. Kalau masih duk simpan perasaan bongkak, duk rasa aku betul belaka, apa aku kata confirm betul, hanya susah rahmat Allah nak masuk pergi ke hang. Walaupun sebesar zarah bongkak ada ke hang, tuan-tuan, susah. Pasal apa? Kita tak mau akhirat esok bila masuk alam kubur, sementara nak masuk syurga, kita ni susah payah. Susah, memang susah tuan-tuan. Duk atas dunia, apa-apa hujan kita rasa teruk dah. Masuk alam kubur esok ni, starting situ, terus nak sampai syurga cukup parah. Tu pun kalau masuk syurga lah. Kalau masuk neraka, wa'iyadzubillah. Baik. Yang kedua, dia kata sembahyang hak 5 waktu tadi ni, termasuk maghrib tadi. Dan yang ketiga, Ramadan. Baik. Sebelum saya nak ulas tentang 3 ni, iman, solat, puasa, kita tolak tepi sat, letak sini dulu. Kita nak faham hukum, hak jatuh hukum bunuh tadi ni lagu mana ustaz? Pasal dia kata kalau meninggal salah satu, kalau tinggal salah satu, kita bohlah sembahyang. Boh sembahyang. Saya duk tengok ni tu ustaz, ramai kat taman kami ni tak sembahyang. Tuan-tuan, di Malaysia 80% tak solat. Kajian 80%. Jadi tak usah duk heran lah kalau Allah hantar bala mai. Terus duk tengah pandemik ni pun ada hak perangai pelik-pelik, pun ada. Dia tak rasa nak taubat langsung. Contoh, patah balik. Maksudnya apa? Kalaulah kawan itu, saya nak slow nak bagi tuan-tuan faham ni, dia cari ayat paling mudah lah. Contoh, kawan kita tak sembahyang. Aku tak nak tengok hang pergi masjid pun, nak pergi masjid buat apa? Sembahyang jemaah dapat pahala lebih sikit. Nak pergi masjid buat apa? Aku di rumah tak sembahyang. Dia kata lagu tu. Kita kata, hang buat elok sikit, aku mengaji malam ni darah hang halal ni. Pasal apa hang mengaji lagu tu? Tak pernah aku mengaji lagu tu. Dia kata kalau tinggal salah satunya adalah sembahyang. Hang tak sembahyang ni, hang buat elok sikit ni, aku parang duk asah dah. Hampir minta maaf kat bini anak hang. Pasal apa aku nak bunuh hang ni? Kalau tak faham. Maksudnya apa tuan-tuan? Dia lagu ni. Maksud tinggal salah satu ni, apabila dia menafikan kewajipan tersebut. Dia contohlah dia kena buat dialog baru faham. Ni pasal apa hang tak sembahyang? Aku malas lah Masuk bila aku pencen aku rasa malas. Contoh, orang pencen rajin mengaji, rajin sembahyang, dia rajin malas. Aku malas. Lah bukan hang tak tahu ke kata 5 waktu tu wajib sembahyang? Dah aku tahu tapi aku malas. Yang tu tak termasuk dalam hukum kita. Itu disebut sebagai fasik. Lega ustaz no fasik je. Sembang fasik saja tuan-tuan 9.5 baru clear. Orang kata fasik ya ustaz no, lega. Fasik orang yang melakukan dosa tidak taubat.
Apa ustaz? Contoh apa yang kata fasik ni, yang ustaz kata berat tu apa dia? Contoh ustaz, bagi contoh ustaz. Senang. Tuan-tuan biasa dengar tak? Ustaz salah kita no. Nikah antara syarat sah wali. Syarat sah wali itu, tuan-tuan, fasik tak boleh. Ni siapa-siapa yang ada anak perempuan. Ada anak perempuan, esok ni wali siapa? Kita, ayah. Dia tak boleh mak. No? Tak boleh mak. Dia daripada ayah, pasal benih mai pada ayah, dia kena ayah. Wali mujbir. Tak ayah tok wan. Untuk sudut sembang tok wan ustaz oi. Tok wan tak ada dah, tinggal pak dia aja. Kita ada anak perempuan ni. Esok nak nikah, bukan kita lah, anak kita. Wali siapa? Kita. Antara syarat sah wali adalah apa tuan-tuan? Bukan di kalangan orang yang fasik. Fasik ni apa ustaz? Antara jenayah yang paling besar adalah tidak solat. Kemudian apa? Melakukan dosa-dosa lain, tidak bertaubat. Contoh, minum ekok ke, tak puasa ke. Tuan-tuan, hak ni ramai orang buat apa halal balai. Bila pergi angkat nikah, angkat selambanya. Aku nikah akan nikah dengan anak aku. Nikah apa? Hang mayang pun tak. Syarat hang sebagai wali dah tergugur dah. Hang tak layak dah jadi wali. Sebab apa? Fasik duk kepada hang. Berat tuan-tuan, berat. Tiba-tiba suami tak mengaji pun, dia tak tahu fasik ke apa, yang tahu isteri dah. Maklum tak tegur ke? Ni saya kenal ni kawan saya ni. Pasal pun nak bagi dia akan nikah anak ni, sedangkan dia apa pun tak ada. Duk mencuri harta mereda orang, duk balas duit masjid. Contoh, tiba-tiba dia sendiri yang akan nikah anak dia. Maklum, pasal pun tak tegur. Biar pilah berkelai. Ni pun baru baik dia ni. Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya. Jika tak cukup syarat, tiba-tiba pergi akad nikah juga, sah ke tidak? Sah ke tidak? Tak sah. Bila tak sah, duduk dua-dua orang yang kononnya suami isteri yang sah, tapi tak sah, nak kira apa? Tuan-tuan jawab sendiri. Itu fasik. Nah, fasik. Ada anak perempuan beringat, oh lega ustaz tak ada anak lelaki. Bukan lagu tu, ilmu. Makna kata apa tuan-tuan? Orang yang tak solat, orang yang tak puasa, orang yang tak tunai zakat, dia sebut dia malah. Aku malah mayang. Tu je. Tapi hang tahu dah kata mayang 5 waktu tu wajib? Aku tahu lah, aku tahu. Pasal rumah aku tepi masjid, aku tahu. Tu dia tahu. Dia ni tuan-tuan bukan kategori dihukumkan kafir, tapi dia dihukum sebagai fasik. Ni orang lagu ni. Yang kata hukum kafir ni lagu mana ustaz? Macam ni dialog dah. Weh hang mayang tak, aku tak nampak hang mayang pun. Tengok hang berlemah ya. Tuan-tuan, orang yang tak mayang, bukan hukum bukan hukum. Kita nampak berlemah dia tu. Walaupun dia putih albino. Putih albino, putih seperti haifa. Tapi kita boleh tengok corak orang yang bergelumang dengan tak solat ni. Tapi kalau orang rajin solat, walaupun dia hitam lagu mana, kita pun tak dapat beza. Muka dia ke Silverstone punya tayar. Nak sebut hitamnya, tapi dia hitam dia gelap nur. Ada tuan-tuan, ramai tutup guru yang gelap, tapi gelap dia nur. Kenapa? Solat. Hang tak mayang no? Tak mayang aku. Pasal apa? Bukankah wajib? Mana ada wajib? Dia kata yang tu. Dia kata sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tak wajib. Hang betul tak? Hang kata aku betul, aku waras. Dia kata macam tu dia waras, bukan sebab dia gila. Gila ni dia kategori lain tuan-tuan. Gila ni senang banyak lah. Sebab tu orang tak mayang tu gila. Gila. Dia berbunuh orang, tiba-tiba naik mahkamah, gila lepas. Orang gila ni kelebihan dia banyak, tapi jangan dia minta gila pula. Gila dia tak kategori lain. Ni kira orang hak yang waras. Dia kata sembahyang tak wajib, puasa Ramadan tak wajib. Aku sebut ni aku waras, aku bukan gila dan tak ada siapa paksa aku. Aku tahulah yang hampa duk sembahyang 5 waktu tu bukan dia wajib pun. Dia sebut jelas, otak dia boleh fikir, dia faham apa dia sebut, dan dia menafikan kewajipan solat Ramadan sebagai contoh. Waktu tu baru jatuh kafir. Jelas tuan-tuan, ini hukum no.
Jadi ustaz, saya ada jumpa seorang orang lagu ni ustaz. Bila? Baru-baru ni. Dia kata sebiji dialog macam ustaz. Dia kata dia tak sembahyang dan dia kata tak wajib ustaz. Bila ustaz sebut contoh lagu tu, saya ni, saya tahu rumah dia ustaz. Tengoklah ustaz, lepas insya kalau free saya pergi bunuh lah. Dia bukan lagu tu, no. Soal kapiak tak kapiak kita dah faham. Soal bunuh membunuh, ini hukum asal Islam, syariat Islam. Di Malaysia tak buat benda ni. Andai kata dia menafikan kewajipan kefarduan yang ditetapkan Allah secara waras, bukan dipaksa, bukan gila, bukan bodoh, bukan bengong, memang dia sebut, dia nak sebut lagu tu, maka dia jatuh kafir. Tapi cerita bunuh membunuh ini adalah cerita pemerintah, bukan kerja kita. Andai kata kita laksanakan hukum lagu ni, tuan-tuan laksanakan hukum lagu ni, confirm jatuh kafir. Kerja bunuh tak bunuh adalah kerja pemerintah, bukan kerja kita. Jadi clear, no? Pasal apa jatuh kafir? Selesai. Pasal apa? Macam mana yang kata boleh bunuh tu? Adakah kita individu ni boleh bunuh? Jawabnya tidak. Itu serah kepada pihak yang ada kuasa. Selesai yang tu, kita ambil balik hak tadi ni, iman. Nah, saya pusing buh iman lah. Iman, solat, Ramadan. Berapa minit? 10 minit insya-Allah. Tuan-tuan, iman. Hak kita main mengaji, duk kebas kaki, hak duk cari letih. Tuan-tuan letih juga mengajak ni. Tadi boh dah, pederah dah tadi ni. Ceramah dalam Google Meet. Ceramah dalam Google Meet tak sonok langsung, abang siap-siap. Sopo tuan-tuan duk dalam layak ceramah seorang-seorang. Gelap. Orang tak buka kamera, kita rasa macam sonok seorang-seorang. Maka dalam masjid nampak kat lagu ni, nampaklah juga tuan-tuan macam kita rasa seronok. Google Meet ni amo sejam sepengang sehari nak habis. Hak ni saatnya nak kat 8.30 lah. Saya nak sebut kata apa? Letih. Tapi dia letih lain. Dan letih ni bersebab. Kita duk cari letih ni apa pasal? Yang kita duk main kebah kaki ni siapa suruh? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak polish iman. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Kalau ayah dia alim sekalipun, anak belum tentu. Kalau ayah dia tok guru besar, ikat serban ni kira kening pecah naik nak kejip, tak boleh. Kira tasbih ni Allah satu soh boleh share tasbih dia seorang je. Nak sebut alimnya contoh. Tapi anak kadang-kadang pak tok guru, anak tok gaul. Pak bagui, anak hawak orang Kedah kata. Pasal apa? Iman tak dapat diwarisi melainkan kena belajar. Walaupun anak para habib, dia juga kena belajar. Tak semestinya pak tok guru, anak tok guru. Mana kata apa tuan-tuan? Dia kena polish. Teraduk polis pun, adakah confirm kita selamat sehingga menjelang kematian? Jawabnya belum tentu. Hara tak noh. Ya. Sebab tu tuan-tuan minta ke Allah, Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wa hashurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Minta kepada Allah. Tuan-tuan kenal tak nama dia? Iblis. Iblis. Dalam satu riwayat, Iblis ni tuan-tuan, hebat tak hebat dia dulu, sembahyang satu saf bersama dengan Jibril, bersama dengan Israfil. Hebat lah. Siapa kita mayang saf depan, tepi tu geng-geng hebat-hebat belakang. Kemah dah? Kemah dah dah. Tapi tengok lah dia siapa. Lah dia siapa? Hanya kerana bongkak, sombong. Habis. Bukan caleng-caleng lah. Iblis bukan kaleng-kaleng. Nak banding dengan kita, jauh. Apa nama ni? Bal'am ibn Bawra. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Siapa dia tuan-tuan? Ahli ibadat. Doa dia Allah makbul cash. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujan malam ni. Contoh.
Doa dia Allah Ta'ala makbul lah tu. Hebat dah. Oh, hebat dah. Doa kita minta berpuluh tahun dah Ustaz. Oh, Allah tak makbul lagi. Awak paklong doa apa? Tak boleh abang. Orang lelaki kalau tak abang tu suspend lah. Jangan fikir aku lain. Tuan-tuan nak sebut apa? Bal'am ibn Bawra. Lah sekali mati dia macam mana? Hanya kerana apa tuan-tuan? Harta. Raja kata ni hang doa hang makbul. Hang boleh tak doa pelingkupkan Musa dengan pengikut dia. Nabi Musa on the way meh. Dia tahan pelingkup banglah Musa ni. Dia kata wei tak boleh tuan. Hak ni Nabi Allah tuan. Bukan calang-calang, bukan JKK tuan. Nabi Allah. Aku nak bagi kat hang emas satu trailer. Trailer on the way meh dah. Baru sampai dekat Cakar Jering. Ha tu saya tambah lah. Kira emas aku bagi kat hang. Oi tak boleh. Duk tak lama raja panggil isteri dia. Ini peranan isteri ni. Peranan isteri. Abang, apa punya payahnya abang? Abang duk mengajak lama dah. Satu emas pun abang tak pernah beli kat saya. Bukan kata emas 919. Emas Korea pun abang tak boleh beli. Abang, dia nak bagi 1 tan abang. Abang kerja sampai kiamat pun takkan dapat beli 1 tan tu. Doa lah abang, apa pasal? Apa nak payahnya? Dia doa tuan-tuan. Hanya kerana apa? Pujukan isteri. Ni isteri pandang penting. Sebab tu isteri kena push suami. Abang, ni balikkah hoi? Awak 6.30 dah ni. Pasal apa? Mengaji malam ni abang. Bagi nasihat. Tapi dengan cara penuh kelembutan. Ibu-ibu sekalian, ni peranan kita. Jangan kasar sangat. Weh beruk balik. Ha tu tak boleh lah. Beruk kawan tu, no? Bila kita tak main kuliah, para ibu sekalian, suami pi, balik suami, sepatutnya isteri tanya, abang mengaji apa malam ni? Lagu tu. Ada isteri tak bagi pi pun ada. Tak usah duk pi lah abang weh. Ustaz tu hingat. Tak faham datang apa. Contoh, Kedah piau abang, kita ni orang KL abang. Pi buat apa? Contoh. Dia marah orang KL kat saya. Saya melawak. Tuan-tuan sebuah peranan seorang isteri. Dia doa kepada Allah. Ya Allah, pelingkupkanlah Musa dan pengikutnya. Disebut riwayat tuan-tuan sekalian, sesat Nabi Musa. Sesat. Tak jumpa jalan keluar. Ya Allah, pasal apa kami ni sesat lama sangat ni ya Allah? Maka Allah kata, aku telah terima makbul, nah doa. Aku telah makbul, kabulkan doa daripada seorang hamba Allah, yakni Bal'am ibn Bawra. Nabi Musa doa balik silap banyaklah tuan-tuan. Nabi Musa doa lipat balik, pergi dia mati di dalam kekufuran. Ini poin kita nak sembang apa? Semuanya sangkut dengan iman. Sebab tu kita kena jaga khutbah Jumaat. Ingat saya saja kalau Islam suruh wajib orang lelaki main. Pasal orang lelaki ketua keluarga, dia main. Masalah kita main ni, kita main lena. Sebab tu imam dia kena derah sikit. Alhamdulillah. Oi, kasar no. Tambah tadi tuan-tuan nama terkeluar ayat mata kita cerita pasal ulama. Tak ada dah ulama. Nah, nak cari ganti tak ada dah. Tok imam dia kena tegah. Sebab tu dia ada beza khutbah dengan khitbah. Nah, ulama ni yang meninggal tu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Khutbah, khitbah. Huruf sama tapi baris depan tak sama. Khitbah bila baris di bawah, kalau khutbah berbaris di atas, khutbah dhammah duduk di atas. Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, maksudnya dia kena kemah. Dia kena kemah. Tuan-tuan, sama-samalah kita menuntut ilmu. Dengan harta kita kena jaga harta, dengan ilmu menjaga kita. Oh, makmum kata kasar tu imam tahun ni noh, contoh. Pasal dia faham masuk khutbah. Sebab tu khutbah dia nak puas baca sendiri, tapi bahaya juga risiko. Pasal kadang-kadang khutbah tajuk pun cintailah alam kita. Allah, nak derah lagu mana? Bunyi dah, bunyi dah. Nah, cintai sungai kita lah. Sungai pun masuk dalam khutbah, contoh. Tapi kalau khitbah berbaris bawah, makna kata dia kena lembut. Apa dia tuan-tuan khitbah? Tunang. Ya? Tunang tak boleh buat kasar. Datuk saya tutup lah. Tunang tak boleh kasar. Dah, duk pi balas pantun. Pi ke kedai, balik ke kedai. Hang ni pasal apa? Dah nak masuk nikah nak hang. Saya bang elok-elok. Contoh, tujuan saya datang kemari. Dia kena lembut lagu tu baru orang terima. Tuan-tuan tu contoh. InsyaAllah loceng telah pun berbunyi. InsyaAllah kita jumpa pada Ahad sekali lagi dengan kita sambung iman,
solat dan juga tentang puasa. Sedikit sahaja lagi yang baik daripada Allah, yang kurang seronok dengar jika terasa di hati, saya mohon maaf tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على